Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Minhajus Salam, jalan keselamatan, pada masalah solat dalam perjalanan, ataupun kita panggil solat jamak. Muka surat 62. Kena habiskan ini last ni. Lepas ni sambung mula 5 pula. Kalau tidak, tergantung kat tengah-tengah ni. Kena habiskan. Tapi pendek sikit lagi ni. Tak sampai setengah jam settle lah ni. Muka surat 21 Jawi, Rumi 62. Rumi 62, Jawi 21. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita dalam membahaskan syarat sah jamak takdim. Syarat sah jamak takdim, maksudnya syarat-syarat untuk sah jamak takdim tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Zuhur, asar. Asar dicepatkan sembahyang waktu zuhur. Isyak dicepatkan sembahyang waktu maghrib. Dia panggil jamak takdim. Ada 5 syarat. Jamak takdim ada 5 syarat. Kalau tak cukup 5 syarat ni, tak sah jamak takdim. Selain daripada 5 ni, dia ada lagi, iaitu syarat yang sama dengan syarat qasar. Jangan ingat tak ada pula, sebab yang qasar tu kita dah bahas dah, iaitu kena perjalanan tu lebih 2 marhalah. Perjalanan tu perjalanan yang harus musafir, yang harus bukan musafir maksiat. Semua syarat-syarat qasar tu, semua syarat-syarat qasar ada pada syarat-syarat jamak. Jangan buang itu pula. Yang itu ada juga kekal. Cuma tambahan lagi 5 syarat jamak takdim. Yang pertama kita dah bahas sebelum ni, iaitu berniat jamak. Yang pertama tu berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Maksudnya sembahyang nak jamak ni kena 2, dihimpunkan 2, iaitu asar himpunkan dengan zuhur, isyak himpunkan dengan maghrib. Himpun 2 ni. Bila nak himpun 2 ni, maka ada 2 waktu lah kat situ. Yang disebut di sini, yang mana berniat jamak tadi dalam sembahyang yang pertama. Bahawa berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Tak boleh niat jamak pada sembahyang yang kedua.
Kat sini pun kita dah faham dah. Iaitu niat jamak tu, mesti dalam niat jamak takdim pada sembahyang yang pertama je. Sembahyang kedua mana ada niat jamak? Sembahyang kedua tu kan ada, kalau Zuhur sembahyang pertama, Asar tu sembahyang kedua, Maghrib sembahyang pertama, Isyak tu sembahyang yang kedua. Niat jamak takdim, jamak-jamak ni dia bukan sebenarnya jamak takdim. Jamak takdim ke jamak takhir ke apa segala jenis jamak sekalipun, niat dia dekat sembahyang yang pertama je. Mana ada niat kat sembahyang yang kedua? Sembahyang yang kedua tu niat sembahyang tu lah. Sembahyang tu lah. Kalau asar lah. Kalau isyak sahaja. Habis nak niat jamak-jamak ni kat mana? Sembahyang yang pertama. Niat jamak pada sembahyang yang pertama. Jamak takdim. Lagi menarik, jamak takhir kita akan bincang nanti. Lagi menarik. Niat jamak, dua-dua sembahyang tak ada niat jamak. Jamak takhir. Sembahyang pertama pun tak niat jamak takhir, sembahyang kedua pun tak niat jamak takhir. Itu saja saya nak lompat terus tu. Nak bagi perbandingan. Jadi sebenarnya niat jamak ni pada jamak takdim, niat tu pada sembahyang yang pertama saja. Maknanya ada dua je lah, Zuhur atau Maghrib. Asar niat sembahyang asar. Isyak niat sembahyang isyak. Itu kalau jamak takdim. Jamak takhir lagilah macam mana? Sembahyang Zuhur pun tak payah niat jamak, sembahyang asar pun tak payah niat jamak, sembahyang Maghrib pun tak payah niat jamak, sembahyang Isyak pun tak perlu niat jamak. Tak perlu tu maksud tak wajib. Nak niat silakan. Faham tak? Tapi kita punyalah susah, ya Allah. Niat, okey, yang jamak takdim ni susah sikit lah. Niat. Sahaja aku sembahyang Zuhur, sahaja aku sembahyang fardu Zuhur, jamakkan dengan asar. Saja aku sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur, qasar lagi. Zuhur tu pula qasar 2 rakaat, dijamakkan dengan asar. Panjang. Okey, lepas masa sembahyang asar tu nak niat macam mana? Sahaja aku sembahyang asar, jamakkan yang dijamak takdimkan dengan Zuhur. Sedangkan tak perlu pun. Satu. Jadi kita bahaslah bab tu. Satu. Yang kedua sembahyang jamak takhir. Lagilah senang. Maksudnya buat Zuhur pada waktu asar, buat Maghrib pada waktu Isyak. Lagi senang. Tak payah niat jamak langsung pada dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang tak payah niat jamak. Maksudnya macam mana nak masa sembahyang jamak takhir tu? Niat Zuhur asar. Niat Maghrib Isyak. Baru kita baca. Jadi itu perbezaan dia. Itu yang wajib lah. Kalau nak buat juga tak salah. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allah banyak. Usalli fardhu zuhri. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur, raka'ataini 2 rakaat, qasar, majmu'an ilaihi asri, dijamak, digabungkan dengan asar, jamak takdim lillahi ta'ala. Panjang ni. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihi insya, jamak takdim lillahi ta'ala. Panjang ni. Tak payah niat lah. Tak perlu niat langsung. Jamak ni tak payah niat dalam sembahyang. Tak payah niat dalam takbir. Okey. Habis tu nak niat kat mana? Ini yang kita dah baca dah ni 2 minggu lepas. Kita dah baca dah ni. Bahawa berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama, memang niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Jikalau serta dengan akhir salam daripadanya sekalipun. Niat jamak takdim, bukan jamak takhir jamak takdim. Nak niat jamak tu boleh bermula takbiratul ihram yang kata payah-payah kita baca tadi tu, sehinggalah salam. Pilih. Yang pilih dekat takbir tu siapa subuh. Sebab tu jadi panjang. Usalli fardal zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi asar jamak takdim lillahi ta'ala. Siapa suruh pilih kat situ?
Habis tu nak pilih, habis nak niat macam mana masa sembahyang Zuhur tu? Usolli fardhu zuhri lah. Tu je. Bila nak niat jamak tu? Dalam sembahyang. Bermula bila? Dalam takbir memang boleh, tapi kan panjang sangat, tak payahlah kat situ. Sehingga bermula takbir sampai salam. Pilih. Nak niat kat mana? Niat jamak bukan niat sembahyang. Niat sembahyang jangan ketika sujud baru niat sembahyang. Usolli masa sujud. Usolli macam biasa juga. Niat sembahyang macam biasa. Macam sembahyang biasa. Habis nak niat jamak tu, masa sujud ke, masa rukuk ke, ikutlah nak buat bila-bila. Masa tahiyat akhir ke. Dan dia kata kat sini yang menarik, jikalau serta dengan akhir salam daripadanya sekalipun. Tengah-tengah salam tu, Assalamualaikum, pop ada kat hati, jamak takdim, kum warahmatullah. Tapi jangan kum dulu. Kalau Assalamualaikum tak habis, tak boleh lah. Sebab dah keluar semayang mim tu. Dia nak Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dalam hati dia, ada kata jamak takdim, kum. Boleh tak? Kat situ nak niat jamak takdim, boleh. Tapi kenapa duk cari celah tu? Banyak celah lain. Carilah celah lain. Celah bila? Masa nak baca surah ke, waladhdallin, amin. Dalam hati ni apa? Jamak takdim. Tu je. Lepas tu baca surah. Masa rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Ini jamak takdim. Sami Allahu liman hamidah. Tak kisahlah nak masuk celah mana pun. Semua boleh. Yang pergi sombat dekat takbir tu siapa suruh. Tapi tak apalah nak sombat juga. Lama je lah sikit. Jadi Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, qul a'udzu birabbin malikina, setan ni setan mari ni. Lepas tu Allah satu-satu, usolli pun dah, usolli fardhu, fikir lagi, usolli fardhu zuhri rak'atain qasran majmu'an ilaihi al-'asr jama' takrim lillahi ta'ala. Allah, astagfirullahalazim. Apa menyusahkan diri? Usolli fardhu zuhri, kalau nak qasar, rak'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Kalau nak qasar, tak nak qasar tak adalah rak'ataini, arba'a rak'atin lah. Dah. Lepas tu Allahu akbar. Sebelum baca doa iftitah tu, niatlah jamak takdim. Dan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau tak nak buat jamak, kalau tak nak buat qasar, rakaat pertama 2, 3, 4. Tak ada masalah. Bila-bila pun boleh. Tak perlu. Jamak saja pun boleh lah. Takdim tak perlu, tak apa. Sebab dia tak boleh jadi jamak takhir. Boleh tak? Mana boleh jadi jamak takhir? Mana boleh jamak takdim? Nak jamak takhir apa? Dia tengah sembahyang Zuhur dah. Jamak takhir ni meninggalkan Zuhur, buat waktu asar. Ini dia tengah sembahyang Zuhur, nak jamak takhir macam mana? Kan? Jadi jamak pun dah boleh lah. Ataupun kalau bahasa Melayu, gabung, himpun, semua boleh lah. Boleh. Senang je sebenarnya, tak susah pun. Okey? Okey, tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahawa mendahulukan yang mempunyai waktu. Mendahulukan yang mempunyai waktu. Bahasa sekarang ni, tuan rumah. Yang mempunyai tu maksudnya owner. Punya tu kan owner kan. Yang owner waktu, dan iaitu Zuhur atau Maghrib. Hanya dua je. Sebab bila jamak takdim, nak sembahyang Zuhur, lepas tu asar, mesti tuan waktu dulu. Iaitu tuan waktu adalah Zuhur kan, waktu Zuhur, dan Maghrib sahaja. Kalau sembahyang asar dulu tak boleh. Isyak dulu juga pun tak boleh. Dia sembahyang dulu pada waktu yang pertama. Dia nak sembahyang jamak takdim, dia sembahyang isyak dulu, lepas tu sembahyang Maghrib, tak boleh. Kalau jamak takhir boleh. Mana-mana dulu. Kita masuk nantilah. Jadi mesti mendahulukan tuan punya waktu, iaitu Zuhur dulu, baru Maghrib. Sebab apa? Kena Zuhur dulu, kena Maghrib dulu. Sebab dalam Zuhur, dalam Maghrib tadi yang nak niat jamak takdim tadi. Kalau sembahyang isyak dulu macam mana nak niat? Dalam tu macam nak niat?
Sudah nak niat jamak macam mana? Jadi tak boleh. Satu lagi, logik lah. Waktu tu waktu Zuhur, sembahyanglah Zuhur dulu sebab Zuhur tu wajib. Asar tu tak masuk lagi. Jadi logik lah sembahyang Zuhur ataupun Maghrib dulu. Yang tengah-tengah solat yang pertama tiba-tiba habis waktu. Tak. Selesai solat yang pertama, kemudian nak solat kedua habis waktu. Maka solat yang kedua tu automatik jadi tunai. Memanglah tunai. Jadi sembahyang biasa. Dia niat jamak takdim. Tengah-tengah sembahyang tu habis salam-salam, baru nak sembahyang asar, azan asar. Macam ni? Tak jadi jamak, jadi sembahyang biasa. Habis dah niat, tak ada masalah. Dia dah niat jamak takdim, tak ada masalah. Sembahyang ajalah asar tu, macam biasa. Tak semesti. Tak semesti. Boleh buat dua. Boleh buat dua. Kalau dia qasar, dia nak qasar kan? Dia kan musafir. Kan nak qasar boleh buat dua. Nak buat 4 memang boleh. 4 boleh, 2 pun boleh. Jadi sembahyang 2. Kalau nak qasar. Tak semestinya kena buat 4. Tak semesti. Sebab qasar dengan jamak 2 perkara yang berbeza. Sekarang ni dia tak jadi daripada jamak takdim. Tak jadi jamak sebab dah habis waktu. Nak jamak takdim macam mana? Maka tak bolehlah jamak takdim. Kalau sembahyang asar juga, memang waktu tu dah masuk asar dah. Sembahyang je lah asar. Habis tu qasar, qasar cerita lain. Nak qasar, buat 2. Niat rakaat ini, 2 rakaat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula. Yang ketiga, bahawa keadaan sembahyang yang pertama itu sah dengan yakin. Sembahyang yang pertama tu sah. Maksudnya sembahyang Zuhur dan Maghrib tu mesti sah dengan yakin. Dia tak boleh tak tahulah sembahyang pertama tu sah ke tak. Dia tak boleh. Dia mesti dengan yakin. Solat yang pertama tu sah, dan sah tu mesti yakin. Ada ke yang tak yakin? Macam mana? Boleh ke? Mana boleh tak? Kalau tak yakin, sembahyang lagi sekali lagi. Dah ingat tak sah kan? Sembahyang sekali lagi. Kalau katalah ada, syaratnya antara syaratnya adalah solat pertama mesti sah. Yalah, betul lah. Sembahyang jamak takdim mesti solat yang pertama dulu. Kalau solat yang pertama tu dia tak yakin sah ataupun tidak, tak bolehlah solat yang kedua. Logik lah. Dengan yakin Dan yang keempat pula, bahawa jangan diselangkan antaranya dan antara sembahyang kedua. Antara sembahyang pertama dan antara sembahyang kedua. Antara sembahyang keduanya oleh masa yang meluluskan akan 2 rakaat. Sembahyang yang pertama, ini istilah lain dipanggil mualat, berturut-turut. Sembahyang yang pertama Zuhur, dengan sembahyang pertama Zuhur, lepas tu salam. Dia tak sebut salam kat sini. Salam sembahyang pertama, salam kan, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama dengan takbir sembahyang yang kedua. Tu. Sebab dia kata kat sini sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Bukan sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Salam sembahyang yang pertama dan takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Tu betul. Okey? Masa dia jangan lebih 2 rakaat. Jangan lebih 2 rakaat. Bukan suruh sembahyang kat celah tu 2 rakaat. Bukan. Masa tu jangan lebih kadar masa 2 rakaat. 2 rakaat berapa minit sembahyang? Yang cukup janji sah, cukup syarat. 2 minit ada? Ada kot. 2 minit kan? Okey. Kita boleh tukar ayat dia begini. Kita boleh tukar ayat dia gini. Di antara salam sembahyang yang pertama dan takbir sembahyang yang kedua, jangan lebih 2 minit. Jika lebih 2 minit, maka tak sah sembahyang yang kedua. Yang kedua, yang pertama sah. Yang kedua tu tak sah.
iaitu sembahyang asar ataupun sembahyang isyak lah. Jika lebih 2 minit. 2 minit ni ambil kat mana? Kadar 2 rakaat sembahyang. Sama ada yang dia terpaksa lambat sikit sembahyang, sama ada dia buat tu kerana perkara wajib, ataupun yang dia buat tu kerana perkara sunat, ataupun saja-saja, tak kira. Yang kata tak boleh lebih 2 minit. Kenapa sembahyang lepas sembahyang maghrib nak sembahyang isyak jamak takdim, kemudian lepas 4 minit baru dia sembahyang, lepas salam sembahyang maghrib, lepas tu lepas 4 minit baru sembahyang isyak. Okey. Maknanya lebih lah 2 minit. Kita tanya dia, kenapa 4 minit lama sangat ni baru sembahyang isyak? Dia kata perkara wajib yang perlu dia buat. Apa? Bukan saja-saja 4 minit tu, benda wajib nak kena buat ni. Apa? Wuduk contohnya. Nak pergi ambil wuduk tu kat bawah jauh sikit jalan, masjid besar ke berjalan, ambil wuduk, patah balik 4 minit. Okey. Alasan dia kuat tau. Iaitu nak ambil wuduk terbatal. Alasan kuat. Walaupun wajib sekalipun, tak boleh lah. Kalau dia sembahyang juga isyak, sembahyang isyak dia tu jadi qada dulu-dulu, takkan jadi jamak takdim. Nanti masuk waktu isyak dia wajib sembahyang isyak balik. Kalau dia sembahyang juga, walaupun dia niat jamak takdim walaupun dia niat macam tu, tak sah juga. Bukan tak sah jamak takdim tu. Yang sembahyang dia sah, iaitu jadi qada. Sembahyang kalau asar lah, kalau isyak. Dia jadi qada. Kalau ada qada dulu-dulu, dia jadi qada. Bercakap tak apa. Dia bukan masalah tu, dia masalah 2 minit tu. Dia masalah masa. Nak bercakap boleh. Contoh yang lain, dia nak ambil tayamum. Mungkinlah yang dia tu dia kena sembahyang pakai tayamum, tak ada air ke. Buatlah macam mana, yang penting dia nak kena tayamum kan. Jadi dia kena turun ke bawah, ambil pasir apa semua, ambil debu di bawah, menyebabkan lebih 2 minit. Sama lah. Padahal itu wajib. Okey. Ataupun benda tu benda sunat, pun sama juga tak boleh. Tadi benda wajib pun tak boleh, benda sunat pun tak boleh lah. Dia buat benda sunat yang menyebabkan tak lebih 2 minit baru dia sembahyang yang kedua. Kalau benda wajib pun tak boleh, yang sunat lagi tak boleh. Contohnya, dia sembahyang ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur, tu sunat pun tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud tak boleh dah sembahyang asar dia. Ataupun dia buat yang sunat wirid, dia wirid 4-5 minit, tak boleh. Ataupun dia baca doa pun tak dibenarkan. Tak boleh. Apa? Dia baca Quran ataupun saja. Benda saja duduk. Apa saja. Lebih 2 minit tak boleh. Lagilah tak boleh. Yalah, benda wajib tak boleh, benda sunat lagilah tak boleh. Benda harus lagilah tak boleh. 2 rakaat. Jadi kena hati-hati kat situ. Kalau tidak sembahyang tu kita berhutang lagi sembahyang tu. Apa lagi yang ada? Okey, kalau sekadar qamat, qamat tak sampai 2 minit, okey, tak ada masalah. Ataupun tayamum yang ada kat sebelah ada debu, sempat tayamum. Ataupun ambil wuduk yang tak jauh, sempat 2 minit, sempat kot, dekat tu je. Seminit je ambil wuduk ni, boleh lah. Kalau ambil wuduk yang sekejap, boleh dengan maksud yang penting jangan lebih 2 rakaat ataupun jangan lebih 2 minit. Apa lagi? Dia nak azan ke, dia nak qamat ke, nak makan, nak minum, nak bercakap, nak telefon, silakan. Jangan lebih 2 minit. Kalau imam, kenapa? Tak boleh juga. Tak boleh dah. Tak, okey, dia sembahyang 2, ikut imam lah. Zuhur 2, dia pun 2. Habis sembahyang, dia batal lah. Imam terus nak naik, dia pergi ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, bila dia nak datang balik, imam mungkin rakaat pertama, mungkin rakaat kedua boleh jadi lah. Imam tak ada masalah. Dia tu masalah. Berapa lama dia pergi tadi? 2 minit. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia bukan kira lain. Dia kira masa aja. Nak bercakap ke, nak melompat ke,
Nak makan ke, nak buat apa ke, buatlah. Nak guling, nak golek, nak tidur, silakan. Yang penting salam solat yang pertama dan takbir solat yang kedua jangan lebih 2 minit. Tak kira sebab imam ke, sebab apa ke, tak kira sebab apa. Imam tu, adakah imam tu jarak masa di antara salam solat yang pertama dan takbir solat yang kedua tu adakah lebih 2 minit? Tak lebih. Imam selesai, sah. Makmum yang sama juga sah. Makmum yang batal tadi tak lebih 2 minit. Dia pergi ambil, datang balik, dia tengok Allah dah lebih dah. Dah lebih. Walaupun imam tadi mungkin baru 1 rakaat, walaupun mungkin imam tu baru 1 rakaat sekalipun, imam tu baca panjang sikit sekalipun, imam tak apa. Sebab dia sembahyang daripada salam solat yang kedua dengan takbir salam solat yang pertama dengan takbir solat yang kedua tak sampai 2 minit. Sembahyang lama mana pun tak apa. 2 rakaat tu. Jadi nanyalah dia kena tunggu saja, duduk saja. Tak boleh. Lepas tu tunggu masa waktu. Tunggu masa asar, sembahyanglah asar. Buat dua. Boleh buat 2. Tak ada masalah, buat 2. Buat 2 rakaat. Boleh ya? Boleh. 1 rakaat. Oh, itu tak ada masalah. Boleh juga. Okey. Imam rakaat yang kedua sembahyang Zuhur. Rakaat kedua sembahyang Zuhur. Dia pun nak jamak dengan qasar juga, sama macam imam, cuma dia lambat sikit. Dia pun masuk imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Allah macam masbuk lah. Allahu akbar. Lepas tu imam salam dia tambah 1. Okey, imam salam dia tambah 1. Tak ada masalah. Lepas tu dia salam. Bermula makmum tadi salam, daripada bermula makmum tadi salam dan takbir makmum tadi juga. Makmum jugalah, bukan cerita imam, cerita makmum. Dia nak takbir untuk solat asar, solat yang kedua tadi, berapa lama? Dia kata, bangun terus lah imam pun dah sembahyang asar rakaat kedua dah. Boleh kata gitulah. Ataupun kalau imam tunggu, imam pula tak boleh nanti. Kalau aku tunggu nanti kan, kalau lebih aku lah tak dapat. Engkau dapat. Dia dapat. Makmum tadi imam tunggu, katalah imam tunggu. Imam tak kerti. Imam tunggu dia. Tunggu. Makmum yang masbuk tadi tambah 1 rakaat. Salam. Tengok-tengok masa, lama, lebih 2 minit. Makmum yang masbuk tadi dia boleh naik terus sembahyang asar. Imam tak boleh. Sebab imam pergi tunggu, siapa suruh? Sebab imam dah lebih 2 minit. Imam dah lebih. Makmum baru salam kan. Dia kata, apa sal kau tak takbir terus? Aku tunggu engkau lah. Kau tunggu, kau dah tak boleh lah. Tak boleh cerita panjang. Cerita panjang kat situ, buat kuliah kat situ pula. Dia tak boleh. Nanti kan, kau tunggu kejap lagi baru sembang. Kau duduk diam sini. Tak apalah, kita sembahyang sekali. Tak boleh, kau tak boleh sembahyang lah. Kau duduk diam. Aku nak sembahyang. Cepat-cepat. Sembahyang makmum tadi, sembahyang lagi 2 rakaat sembahyang asar. Lepas habis itu baru dia cerita di antara Zuhur dengan Asar, dia mestilah mualat berturut-turut. Di antara salam solat pertama dengan takbir solat kedua tak boleh lebih 2 minit. Engkau pergi tunggu aku tadi lebih 2 minit. Contoh, kalau lebih lah. Lebih 2 minit, jadi tak boleh lah. Habis tu macam mana? Kalau imam tu terus naik, imam tu terus sembahyang yang kedua, maksudnya asar lah. Asar. Makmum yang sembahyang Zuhur tu terus habiskan sembahyang dia. Imam dah rakaat yang kedua lah asar tu. Dia pun takbir, jadi makmum sekali lagi. Jadi imam salam, dia tambah 1 lagi. Jadi sentiasa masbuk lah dia. Sentiasa masuk lah. Kalau imam tu kesian, masa rakaat pertama tu dia tunggu lama sikit. Tunggu dalam sembahyang tak apa. Baca panjang-panjang, tak apa. Tapi jangan tunggu dekat luar. Luar tu maksud luar sembahyang, di antara sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Apa lagi masalah? Ada lagi masalah ni, bab mualat ni. Kalaulah dia sembahyang pertama dan lepas dia sembahyang pertama tu sah lah, yakinlah sah, tak ada apa-apa. Kemudian sembahyang yang kedua, lepas sembahyang yang kedua, dia tengok ada najis kat dahi ke, Allah tak cicak. Sembahyang pertama tadi tak ada, yakin. Sebab tu solat yang pertama kena yakin sah. Solat yang kedua tak tahu, tapi solat yang pertama memang yakin. Yang solat yang kedua lepas sembahyang tu tengok Allah ada tak cicak.
Boleh tak dia ambil cepat-cepat, basuh dengan laju-laju, sembahyang balik? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sembahyang dia dah tak sah. Sembahyang yang kedua dia tidak tak sah. Sembahyang pertama sah lah, sebab dia yakin mana tak ada tarik lagi waktu, tak ada tarik cicak lagi. Sembahyang yang kedua dia tak sah. Bila sembahyang yang kedua tak sah, berapa lama dia sembahyang yang kedua? Mesti lama juga. Berapa? 4-5 minit kot sembahyang kedua tu. Paling laju pun 2 minit. Paling laju dah tu, tak boleh buat 2 minit. Mungkin jadi 3 minit lah paling laju. Jadi dalam keadaan tak sah sembahyang dia, masa telah berjalan 3 minit. Kalau dia bersihkan laju-laju untuk sembahyang seterusnya pun dah lebih. Betul tak boleh? Dia kata, oh yang tu tak sedar. Dia tak kira sedar ke tak sedar ke, tahu ke tak tahu. Sebab kalau katakanlah dia tengok, ada tak cicak sembahyang kedua, lepas salam tak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Apa pelik ni? Tengok Allah tak cicak. Dia pergi keluar basuh, perlu ambil wuduk lain nak sembahyang. Ke terpijak tak cicak batal wuduk, ada orang kata. Ada orang kata terpijak tak cicak batal wuduk. Sedap nak kata kat orang, tersasul pada muka. Tak batal wuduk tak cicak. Tak cicak ke tai babi pun tak batal wuduk. Bagi-bagi prek kencing berok kat dia. Tak batal wuduk. Cuma mughallazah lah. Cuma wuduk tak batal dengan kena najis. Okey. Lepas dia tengok tai cicak tu, dia pun ambil, dia pergi kat luar pipe, dia basuh, clear. Ambil wuduk tak perlu dah. Masa yang diperlukan 3% aja. Pada sembahyang yang kedua ni, sembahyang asar ni. Sembahyang zuhur okey. Sah. Yang kedua kan. Dia perlukan masa cuma 3% aja untuk basuh, lalap sikit. Boleh tak dia sembahyang asar balik? Sebab dia baru 3%. Tapi memanglah 3% dia basuh. Yang dia tak sah sembahyang tu berapa minit? Kan dia sembahyang minit yang dia sangkakan sah, rupanya tak sah tu kan lama. Katalah 3 minit. Jadi 3 minit 3%. Dah lebih 2 minit. Maka dia boleh ke sembahyang asar? Tak boleh dah lah. Dah lebih. Dah lebih. Macam tu juga masa dia sembahyang yang pertama, dia tengok memang cantik pakaiannya. Sembahyang yang kedua, lepas salam je dia tengok-tengok, ataupun tengah salam ataupun lepas salam, tak kira lah. Dia tengok rupanya koyak kat belakang. Sembahyang yang pertama tak ada masalah, memang tak masalah. Mungkin sembahyang yang kedua ni bau kain gepuk ke apa terkoyak. Maka sembahyang yang kedua dia tidak sah. Berapa lama dah dia sembahyang yang kedua tu? Dah 3 minit dah. Kalau dia tukar kain cepat-cepat pun tetap tak boleh juga untuk sembahyang yang kedua. Sembahyang pertama sah lah. Tu. Jadi kita tunggu asar. Tunggu asar. Apa lagi? Okey. Dia terlupa buat apa-apa rukun. Terlupa baca Fatihah ke, terlupa sujud 2 kali ke pada sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua. Kemudian orang bagi tahu, tadi mu sujud sekali. Oh, lah aku sujud sekali tadi. Sembahyang yang kedua, sembahyang asar, sembahyang isyak lah sembahyang kedua. Oh, lah sujud sekali je. Tak apa. Terus sembahyang balik. Tak boleh dah lah. Sebab sembahyang yang sujud sekali tadi tu tak batal sembahyang, dia tak sah. Tu berapa lama dah daripada salam sembahyang yang pertama tadi. Mestilah lama juga, 2, 3, 4 minit lah. Maka tak boleh dah lah sembahyang kedua. Jadi sembahyang kedua ni kritikal tau. Tak boleh buat select sikit je, habis lah. Tak boleh lah sembahyang balik. Tapi kalau kalau dia yang tadi kena najis pada solat yang pertama, dia sedar lepas solat yang kedua, yang tu tak ada masalah. Solat yang pertama dia pelik dah, dia rasa dah macam ada sesuatu. Solat yang pertama tu pak jatuh, tapi dia terlupa nak check. Tu solat yang pertama. Lepas tu dia terus solat yang kedua. Okey. Lepas salam, Allah betul tak cicak. Maknanya solat pertama dia tak sah, solat kedua juga tak sah. Yang itu boleh buat balik. Buat solat dua-dua balik lah. Basuh, buat zuhur, lepas tu buat asar. Jamak takdim, boleh. Sebab dua-dua tak sah. Kalau solat yang pertama sah, solat yang kedua tu hati-hati, cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Ada masalah sikit aja. Dia ambil pakai kain tu. Solat yang pertama dan solat yang kedua. Lepas solat yang kedua, rumah dia kata, ataupun siapa-siapa lah, dia tu teringat rupa-rupanya kain dia, seluar dia memang koyak lama dah. Maknanya solat yang pertama pun tak sah, solat kedua pun tak sah. Lepas pada tu tukar kain balik. Solat yang pertama jamak takdim, boleh buat. Sebab solat pertama pun tak sah. Boleh tak dia nak buat macam ni? Solat kedua dia tidak sah, dan dia tak boleh nak ulang balik solat kedua jamak takdim sebab dah putus mualat tadi, dah lebih 2 minit. Boleh tak dia nak sembahyang zuhur balik?
Macam, ya Allah, cancel lah yang jamak tadi, tak cancel. Aku nak buat sekali lagi. Maksudnya dia dah sembahyang Zuhur sah dah. Nak sembahyang asar, rupanya nak sembahyang asar, dah sembahyang asar dah pun rupanya asar dia problem. Cuma mungkin tak baca Fatihah asar dia, mungkin seluar koyak, mungkin kena najis, apa-apalah yang membatalkan sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua. Lepas tu, dan masa tu dah panjang. Dia tak boleh dah nak ulang sembahyang asar. Tunggu masuk asar baru sembahyang. Boleh tak? Dia nak sembahyang Zuhur. Maksudnya Zuhur tadi cancel. Zuhur tadi jadi qada ke jadi apa ke? Sembahyang Zuhur, lepas tu boleh buat jamak takdim asar terus? Tak boleh. Tak boleh lah. Sebab Zuhur tu dah sah lah. Mana boleh cancel-cancel? Ya Allah, cancel yang tadi. Ya Allah, cancel. Tak apa, aku sembahyang sekali lagi. Janji boleh buat jamak takdim. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Macam-macam masalah dah keluar. Rakaat kedua, sembahyang kedua, sembahyang yang kedua. Tiba-tiba masa tu kain terkoyak. Katalah rakaat pertama kain terkoyak. Mana batal lah? Yalah, kain terkoyak batal lah. Kalau baru rakaat pertama, berapa lama dah dia sembahyang daripada salam tadi, sembahyang pertama tadi salam dengan koyak tu, berapa lama? Kena agak-agak, kena anggarkan. Katakanlah baru seminit, macam tu. Maksudnya lepas habis salam terus bangun, Allahu Akbar, baca Fatihah waladdallin amin, rukuk je kerak koyak gitu kan. Seminit je waktu tu diberi anggarkan. Cepat-cepat tukar-tukar, boleh sembahyang kedua. Boleh sembahyang asar. Tukar sembahyang asar. Niat jamak takdim lah. Boleh. Lepas tu kata, yang penting masa tu je. Bawa lah datang masalah apa pun, yang penting masa daripada salam solat yang kedua, salam solat yang pertama dan takbir solat yang kedua. Jangan lebih 2 minit. 2 minit tu saya cakap, kitab cakap bukan 2 minit. 2 rakaat solat sunat. 2 rakaat tu 2 minit lah. Saya letaklah senang untuk faham. Sebut 2 rakaat, nanti orang kata apa pula? Dia suruh sembahyang 2 rakaat ke benda? Bukan suruh sembahyang 2 rakaat. Kadar masa tu. Jadi macam tu lah. Tapi kalau rakaat kedua terkoyak, biasa lebih lah. Bila lebih koyak, habis dah lah. Nanti kita teruskan perjalanan kita. Nanti kita singgah balik kat masjid mana-mana lah. Tujuannya sembahyang jamak takdim, tak nak singgah, kena singgah juga. Kalau musafir kan, kena singgah juga. Gitu. Okey. Okey, seterusnya. Syarat yang seterusnya, yang kelima. Syarat yang kelima, bahawa kekal perjalanannya sampai kepada takbiratul ihram dengan sembahyang yang kedua. Kekal perjalanannya sampai kepada takbiratul ihram dengan sembahyang yang kedua. Takbir sembahyang yang kedua tu tak boleh masuk lagi qaryah dia. Dia dalam musafir, dia sedang musafir, nak balik ke tempat rumah dia lah. Jangan solat yang pertama selesai, baru nak takbir solat yang kedua, dah sampai rumah. Maknanya sembahyang atas kenderaan lah ni. Kau tak macam nak sampai solat atas kenderaan lah. Kenderaan besar-besar lah. Kenderaan kecil-kecil tak boleh solat. Kenderaan besar macam kapal terbang, caravan. Oh, yang caravan tu boleh. Caravan boleh. Mungkin ke tepi. Rumah dia tepi ke tepi. Walaupun stesen dia nak berhenti nanti lagi 3 km ke depan, tapi lalu kat rumah dia dulu. Ni rumah dia tepi stesen ke tepi. Lalu tengah masa tu dia tengah sembahyang atas tu, dia kata oh lah ada lagi 3-4 km, sempat lagi sembahyang ni. Baru dia nak takbir sampai kat rumah dia, tapi tak berhenti. Walaupun tak berhenti, lalu je qaryah dia, habis terputus musafir. Tak boleh dah. Tak berhenti lagi, dia tak kira. Macam tu lah. Ataupun dia sembahyang atas kapal, boleh lah kot. Rumah dia kat tepi pelabuhan tu, macam tu kot. Kapal tu dah berlabuh, dia sembahyang atas tu, sembahyang Zuhur dah selesai dah, nak sembahyang asar, baru nak takbir, bunyi tut lah ke apa, mana dah sampai. Maksudnya dah sampai, dia tengok loh, dah sampai di mana? Sampai di pelabuhan tu. Rumah mana, yang mana pelabuhan tu, itu qaryah dia. Kalau rumah dia jauh lagi 5-6 km belakang, tak apa. Kalau rumah dia memang qaryah, pelabuhan tu memang qaryah dia, tak boleh, habis putus. Maknanya takbir yang kedua hendaklah tak sampai lagi ke qaryahnya.
Tapi kalau tak sampai lagi dia takbir, Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang yang kedua sampai, tak ada masalah. Teruskan semayang. Dia kata, lambat lagi nak sampai, dia pun Allah, nak sampai, dia tahu dah ni tengah nak sampai, Allahu Akbar, semayang yang kedua. Kemudian sampai, tak ada masalah, teruskan aja semayang. Yang tak bolehnya takbir. Sebab tu dia kata kat sini, kekal perjalanannya sampai kepada takbiratul ihram. Bukan sampai kepada salam habis semayang, tak, takbir je. Takbir semayang yang keberapa? Semayang yang kedua. Bukan semayang pertama, semayang kedua. Kekal perjalanan. Masih lagi dalam musafir. Jangan sampai ke mukim, destinasi. Itulah syarat dia. Selesai 5. Settle yang tu, jamak takdim. Nak masuk jamak takhir, 2 syarat je jamak takhir. Sebenarnya bukan 2, 1 syarat je. Yang kedua pun sama juga yang tadi. Jamak takdim selesai, settle tak? Okey, settle jamak takdim. Dia semayang biasa lah maknanya, tamam lah kot macam tu. Sebab alang-alang ada karyah, memang sunat pun. Kalau kata kita sampai masjid, ada orang kampung, orang tempat tu sedang sembahyang fardu berjemaah tengah sembahyang dia, sunat jangan kita qasar, jangan, kita terus ikut je. Itu satulah, terus ikut. Okay. Itu lagi bagus. Walaupun boleh je sembahyang nak buat dua-dua boleh je. Tapi afdalnya sembahyang sekali dengan qaryah situ. Okay. Soalannya dia pun ikut kan, gitu. Ikut 4-4 lah. Kalau maghrib 3-3 lah, gitu. Habis tu, lepas tu okey, lepas tu dia nak jamak takdim, nak buat jamak takdim. Samalah. Ketika dalam sembahyang 4 rakaat tadi mesti niat jamak takdim. Sama kan, jamak takdim kan mesti niat dalam sembahyang. Daripada takbiratul ihram boleh sampai ke salam. Jadi dia tunggu-tunggu ujung-ujung. Imam assalamualaikum kan, imam nak salam, dia pun jamak takdim. Lepas ni nak buat jamak takdim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan imam. Lepas tu dia nak buat jamak takdim, syarat bermula lepas dia salam, lepas makmum tadi, bukan imam salam, makmum tadi salam, bermulalah syarat 2 minit jalan, boleh lagi sebab dia dah niat dekat dalam sembahyang. Kalau dia tak niat dalam sembahyang tak boleh. Lepas salam Allah terlupa niat, kira halal lah. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia sembahyang sekali lagi pun tak boleh. Aku nak sembahyang sekali lagi lah, Zuhur, sebab tadi terlupa niat dalam sembahyang, tak boleh dah, habis. Dia hanya boleh niat dalam sembahyang saja, sembahyang pertama. Okay. Dia pun niat, kemudian dia pun salam. Lepas salam tu, masa bermula. 1 saat, 2 saat, 1 minit, 2 minit. Masuk lebih 2 minit, tak boleh dah sembahyang yang kedua, sembahyang asar tak boleh dah. Jadi macam mana? Terus bangun lah, jangan berit-berit. Terus bangun, pergi belakang sikit ke? Kacau orang pula sembahyang tu. Pergi belakang sikit, sembahyang 2 rakaat. Kalau nak buat qasar, boleh. Walaupun Zuhur 4 berjemaah lah tu, tak ada tidak qasar lah tu. Tiba-tiba asar nak buat seorang-seorang dan jamak takdim seorang-seorang dan qasar 2 boleh. 4-2 boleh, 4-4 boleh, 2-4 boleh, 2-2 boleh. Biasa kita buat 2-2 lah. Bukan sembahyang Zuhur, asar, maghrib, isyak aja. Sembahyang Jumaat pun boleh. Imam sembahyang Jumaat, ikut sembahyang Jumaat. Imam salam je, dia niat dalam Jumaat tadi, niat tak nak jamak takdim? Niat. Mana-manalah, kat mana-manalah dalam sembahyang tu. Niat. Okey, bermula jalan masa untuk dia sembahyang asar. Tak sampai 2 minit lagi dia bangun, Allahu Akbar, niat sembahyang asar. Nak niat jamak ke? Tak payah dah niat jamak. Jamak takdim tak payah niat, masa asar tu tak perlu dah. Habis tu niat sembahyang asar je. Dan qasar kalau nak buat 2 rakaat. Lepas tu je niat. 2 rakaat. Kalau tak nak buat qasar, saja aku sembahyang fardu asar cukup. Kalau tak nak buat ni lah. Kalau nak buat qasar, 2 rakaat ataupun qasar. Tak perlu niat jamak takdim, tak perlu dah. Tak perlu niat jamak takdim. Jamak takdim hanya boleh niat dalam sembahyang yang pertama. Jamak takhir tak payah niat langsung dalam sembahyang, dua-dua sembahyang. Lagi best nak masuk ni. Jamak takhir. Jamak takdim hanya niat dalam sembahyang yang pertama. Cuma kalau nak niat dua-dua sembahyang pun silakan, kalau nak menyusahkan diri sendiri, tak salah pun.
Nak niat juga tak kira, niatlah. Sahaja aku semayang fardu asar, jamak takdim dengan zuhur. Dia semayang asar dah, jamak takdim dengan zuhur, qasar 2 rakaat kerana Allah Taala. Silakan. Cuma tak wajiblah niat macam tu. Okey, itu jamak takdim. Jamak takdim niat dalam sembahyang yang pertama. Jamak takhir pula niat dalam waktu yang pertama, bukan sembahyang. Mari kita baca. Dan bagi jamak takhir itu 2 syarat. 2 aja. Yang pertama, syarat yang kedua tu sama je dengan syarat yang kelima tu. 1 syarat je sebenarnya. Yang pertama, bahawa berniat jamak di dalam waktu yang pertama daripada zuhur atau maghrib. Niat dalam waktu, bukan dalam sembahyang. Jamak takdim niat dalam sembahyang yang pertama. Jamak takhir niat dalam waktu yang pertama. Waktu tu makna panjang. Sembahyang yang pertama berapa minit je kita sembahyang? Kalau kita sembahyang 4 minit, kita sembahyang yang pertama tu, sembahyang zuhur tu, qasar tu 4 minit, maknanya waktu yang boleh kita niat untuk jamak takdim 4 minit je lah. Kalau kita sembahyang 10 minit, sembahyang zuhur panjang sikit baca surah, maka kita boleh niat dalam masa 10 minit itu sahaja. Kalau kita sembahyang 2 jam, dah lah, dia buat qasar 2 jam dia sembahyang, tak apalah, maka dia boleh niat jamak takdim dalam masa 2 jam lah. Biasa orang sembahyang 2 minit lah, dah nama musafir, laju-laju lah. Maka waktu untuk niat jamak takdim hanya 2 minit sahaja, iaitu ketika dalam sembahyang yang pertama. Jamak takhir beza. Jamak takhir dia boleh niat dalam waktu, bukan dalam sembahyang, dalam waktu. Kalau niat dalam sembahyang, tak sah tu sembahyang dia. Dia niat dalam sembahyang yang pertama. Dia niat dalam sembahyang yang pertama, dia buat waktu bila? Dia buat waktu asar dah lah. Sebab jamak takhir ni sembahyang zuhur waktu asar. Dia pergi niat dalam zuhur, dalam solat zuhur, iaitu solat zuhur yang telah dilakukan pada waktu asar lah, jamak takhir. Mana boleh berdosa? Berdosa bukan berdosa niat, berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Habis itu macam mana? Dia kena niat jamak takhir tadi dalam waktu yang pertama. Panjang lah, 1:30 sampai 4:30 petang. Berapa jam? 3 jam. Dalam masa 3 jam tu, dia boleh niat jamak takhir. Dia tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Jamak takhir tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Niat jamak takhir. Niat jamak takhir tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Niat jamak takdim ada kena-mengena dengan sembahyang, tapi sembahyang yang pertama. Bermula daripada takbir sampai salam. Jamak takhir tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Niat jamak takhir, dia ada kena-mengena dengan waktu. Kalau zuhur 1:30 sampai 4:30, 3 jam tu boleh niat. Bila-bila. Tengah berak boleh. Nak bagi tahu boleh ni masa bila-bila. Sakit perut, pukul 3 petang, masuk toilet. Allah, terlupa nak niat jamak takhir lagi ni. Dah pukul 3 petang. Takut-takut nanti lepas ni lupa. Lepas ni nak shopping lagi. Tengah duk berak tu, niat jamak takhir dalam hati. Boleh. Saya nak bagi tahu bukan apa. Boleh kat mana-mana. Niat dekat hati, nak apa? Aku nak buat jamak takhir sekejap lagi. Aku tak nak sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur sekejap lagi. Bila? Waktu asar nanti, jamak takhir. Ataupun aku tak nak sembahyang lagi maghrib. Bila nak sembahyang maghrib? Waktu isyak nanti. Waktu isyak baru nak sembahyang maghrib. Tu dia panggil niat jamak takhir. Bila boleh buat? Bila-bila. Pada waktu yang pertama, zuhur dan maghrib. Kalau tengah membeli belah, teringat nak bayar ni, masa bayar tu boleh. Sambil olah duit, sambil niat. Niat jamak takhir. Boleh? Boleh. Bila-bila masa. Jika dia tak niat pada waktu yang pertama, maka macam mana dengan zuhur atau maghrib dia? Kata dia sembahyang zuhur, dia tak niat pun jamak takhir pada waktu yang pertama, waktu zuhur. Sebab dia kata, nanti sembahyang zuhur nanti, waktu asar nanti, barulah niat waktu tu, baru sembahyang kan? Dia kata gitu. Dia kata, tak ada orang amal gitu. Dia tak niat pun waktu zuhur. Bila nak sembahyang zuhur nanti, pukul 5, 5:30 nanti baru nak sembahyang zuhur, jamak takhir dia pun niat. Sahaja aku solat fardu zuhur, jamak takhir. Masa tu baru dia niat. Maka yang pertama dia berdosa. Sebab dia tak sembahyang zuhur pada waktunya. Berdosa. Yang kedua, sembahyang dia niat adaan. Dia niat adaan. Zuhur adaan, tapi jadi qadaan automatik walaupun dia niat. Dahlah adaan tunai. Tunai lagi adaan lagi, tetap jadi qadaan automatik. Jadi qada sembahyang.
dan berdosa dan dia jadi qada. Sembahyang pertama dia tu. Sembahyang kedua dia memang waktunya, jadi tunai lah, tak berdosa lah. Sembahyang kedua okey, sembahyang pertama. Nah, sebab tu kena. Jadi bila dia niat dalam waktu yang pertama, contoh maghrib tu, dia niat untuk jamak takhir. Maknanya tak nak sembahyang maghrib ni. Nak sembahyang maghrib nanti pukul 4 pagi. Isyak ada lagi pukul 4 pagi. Sedap bawa kereta tengah sedap ni. Nak sembahyang ni masa ni waktu maghrib pukul 8.15. Maknanya masih lagi ada maghrib. Dia pun niat, aku tak nak sembahyang maghrib ni, aku nak buat jamak takhir. Nantilah nak sembahyang pukul 4 pagi. Sedap tengah bawa kereta ni. Okay. Bila masuk je waktu isyak, dia tak berdosa. Dan dia ada simpan waktu maghrib tu untuk diri dia, ada simpan. Masa dia niat tu, dia macam curi 2-3 minit. Simpan. Walaupun waktu tu dah lepas, tapi bagi dia simpan dalam poket. Bila, ini contoh lah, bila masuk je dia nak sembahyang maghrib nanti, dia buat keluar masa dia tadi tu. Maknanya dia sembahyang maghrib, waktu maghrib sebenarnya. Walaupun pukul 4 pagi. Yang dia boleh simpan tadi. Macam ni dia boleh ambil simpan pula? Mana boleh macam tu, main simpan-simpan waktu tu. Masa tu dia niat jamak takhir. Sebab tu, bila habisnya waktu maghrib, dia tak berdosa. Sebab masih lagi ada maghrib bagi dia. Macam mana maghrib dia boleh ambil sedangkan waktu dah lepas? Dia simpan. Dia simpan dalam poket. Waktu maghrib 3 minit untuk dia. Macam mana dia boleh simpan? Dia niat jamak takhir. Itulah. Niat jamak takhir tu seumpama ambil sekejap waktu maghrib 2, 3, 4 minit ni, simpan untuk dia, bawa masuk ke isyak. Seumpama gitulah. Bila dia sembahyang nanti maghrib, jamak takhir nanti, dia sembahyang maghrib waktu isyak nanti, pukul 4 pagi tu, dia seolah-olah sembahyang dalam waktu maghrib. Dan dia jadi tunai adaan. Dia tak jadi qada. Sebab dia sembahyang tu waktu maghrib. Maghrib yang dia seorang je boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Kenapa tak sembahyang lagi ni? Aku simpan maghrib sikit dalam poket. Aku sembahyang. Tu tak boleh, hanya orang musafir je yang boleh buat macam ni. Sebab tu dia niat adaan. Dia bukan niat qadaan. Walaupun waktu tu dah habis waktu dah. Adaan, bukan qadaan. Tak perlu. Tak perlu masa niat jamak takhir ni. Jamak takhir ni niat masa pada waktu maghrib ni kan. Waktu maghrib aku nak buat jamak takhir. Itu saja. Itu saja. Tak ada jamak takhir dia antara maghrib dan isyak, tak perlu. Sama kalau niat maghrib, niat nak sembahyang waktu isyak. Boleh sama dengan maksud yang sama. Nak buat jamak takhir boleh, tak nak sembahyang maghrib nanti dah sembahyang waktu isyak. Itulah jamak takhir. Melewatkan maghrib ke dalam waktu isyak, sama lah tu. Maksud iaitu jamak takhir. Sebab dia benda bukan di mulut, dia di hati je ni. Semua nak sebut mulut pun boleh, tapi bendanya di hati. Sebab tu tak kisah. Bahasa Melayu boleh, bahasa India boleh, baca Cina boleh, bahasa Siam boleh, bahasa Inggeris boleh. I want pray. Boleh. Sebab dia bukan masalah mulut, dia masalah hati. Bila niat ke hati, sebab tu tak kisah. Macam mana punya ayat pun tak kisah. Niat pada waktu yang pertama. Kalau yang dia niat tadi, dia niat awal waktu zuhur gitu kan. Dia niat nak Jamak takhir. Okey. Tiba-tiba buatlah cerita sikit, tak pandai buat cerita. Tiba-tiba dia nak tukar. Dia mula nak buat jamak takhir. Pukul 1.30. Dah masuk zuhur ni, jamak takhir lah. Tiba-tiba pukul 3 petang, rasa nak singgah R&R, lapar perut tapi alang-alang singgah, alang-alang mencelup pergasam, biar sampai ke Pangkalengan. Makan sekali lah, dia kata kan. Lepas tu macam mana nak semayang kot, tukar, dia boleh tukar dengan maksud dia boleh sembahyang aja zuhur, automatik jamak takhir tadi terbatal. Sembahyang zuhur je, tak niat apa pun. Boleh juga dia kata cancel lah, nak batalkan jamak tu boleh juga. Ataupun dia sembahyang je zuhur dalam waktu zuhur tu, secara automatik jamak takhir tadi terbatal. Sebab tujuan niat jamak takhir pada waktu zuhur, waktu pertama, niatnya bila habis waktu tak berdosa. Tu je tujuan dia. Kenapa kena niat dalam waktu pertama jamak takhirnya? Kerana takut-takut bila lebih pada waktu yang pertama, habis waktu, masuk waktu yang kedua, berdosa sebab tak sembahyang. Tu je tujuan niat jamak takhir. Tujuan niat jamak takhir supaya berlalunya masa, habisnya waktu sembahyang, tak berdosa. Tu. Dan bila nak sembahyang nanti waktu yang kedua nanti, jadi tunai, tak jadi qada. Tu je.
Kalaulah kata dia tak niat jamak takhir, kemudian masuk waktu yang kedua, dia sembahyang jadi qada. Sama je. Sembahyangnya dia sembahyang jadi qada, sembahyang zuhur jadi qada. Lepas tu dia sembahyang asar. Nampak macam jamak juga. Sebenarnya qada tu memanglah jamak. Qada ni sembahyang jamak kalau nak tahu. Tahu tak sembahyang qada ni jamak? Kita sembahyang qada itu adalah sembahyang jamak. Tapi bukan semestinya jamak zuhur dengan asar je. Kadang-kadang jamak subuh dengan maghrib boleh jamak. Sembahyang qada. Boleh tak? Mestilah boleh. Dia sembahyang maghrib, habis maghrib dia nak sembahyang qada subuh. Boleh tak? Sebab dia tinggal dulu masa muda-muda. Boleh lah. Dia pun sembahyang subuh qada. Dia jadi panggil apa? Dia panggil apa? Jamak lah tu. Sebab dia telah sembahyang fardu maghrib. Dan dia telah sembahyang dan dia baru tengah nak sembahyang fardu subuh. Dia panggil jamak. Dia antara maghrib dengan subuh. Jamak ni himpun. Jadi jamak. Jamak yang ni tak semestinya musafir. Bila-bila boleh buat. Janji tinggal dulu ada tinggal. Jamak je lah. Aku nak jamak. Jamak apa? Jamak apa mu duduk sini? Nak jamak subuh dengan isyak. Hui, subuh dengan isyak mana boleh? Ni syiah ke apa ni? Ada. Subuh tu yang qada. Isyak tu yang tunai. Malah kalau nak qada dua-dua pun boleh. Boleh tak? Dia nak jamakkan di antara asar dengan maghrib. Boleh. Pada waktu isyak. Boleh. Nak jamakkan asar dengan maghrib pada waktu isyak. Boleh. Lepas main isyak, dia sembahyang asar qada. Lepas tu terus dia sembahyang maghrib qada. Dia panggil menjamakkan asar dan maghrib pada waktu isyak. Peningnya. Itulah nama jamak. Jamak ni himpun. Cuma jamak-jamak yang kita bincang ni kena waktu musafir saja. Iaitu jamak yang walaupun dah waktu tu dah berlalu, tetap juga dinamakan tunai. Ni yang kita bincang ni. Yang tadi tu waktu dah berlalu, jamak tu dinamakan qada. Qada memanglah jamak. Sembahyang qada ni sebenarnya sembahyang jamak. Cuma tak boleh buat qasar. Jangan buat qasar. Saya dah cerita gitu kan. Kalau nak qasar boleh. Sembahyang qada dia nak qasar kan? Ingat macam mana? Dengan syarat masa dia tinggal sembahyang dulu, dia dalam musafir. Dia boleh untuk qasar. Sebab dia musafir. Dia pun tinggal sembahyang. Dia duduk mana? 3 hari. Dia pergi mana-mana, duduk 3 hari. Dekat satu tempat, tak sembahyang 3 hari. 3 hari tu dia boleh tak buat qasar? Boleh. Boleh. Tapi dia tak sembahyang. 30 tahun berlalu. Dia teringat dulu aku masa muda-muda dulu tak sembahyang. Adalah 3 hari masa musafir dulu. Ni tak sembahyang 3 hari. Okay. Dia sekarang ni kat rumah dia. Lepas 30 tahun. Nak qada memang wajib qada. Jangan 30 tahun pun wajib qada juga. Lama pun. Boleh tak dia nak qada sembahyang zuhur nak buat qasar? Qada yang gitu punya. Di rumah dia. Tak boleh. Asar dia nak qasar. Tak boleh. Dia kata masa aku tinggal tu boleh. Memang masa tinggal boleh. Apa mu tak buat? Okey, macam mana dia nak qasarkan juga qada dia tadi? Dia kena pergi musafir. Dia pergi musafir mana-mana. Okey? Dia boleh qada yang qasar. Iaitu dia boleh buat zuhur 2 qadaan. Asar 2 qadaan. Isyak 2 rakaat qadaan. Selama banyak mana boleh buat? 3 hari saja. Dia buat 3 lah 9 kali sembahyang lah 3 hari. Lepas tu tak boleh buat dah. Kalau boleh untung orang banyak tinggal sembahyang, dia pergi mana-mana, cuti mana-mana, qada buat dua. Dia tinggal dalam keadaan bukan musafir. Yang boleh qada ni jika dia tinggal dalam keadaan musafir, yang mana dia boleh buat qasar. Nanti dia nak qada juga lepas lama tu nak qada mesti musafir juga. Baru dia boleh qasar. Kalau dia bermukim tak boleh qasar. Macam tu juga jika dia tinggal puasa dalam keadaan mukim. Maksudnya dekat rumah dia tinggal puasa, dia tinggal sembahyang dalam keadaan dia duduk rumah dia. Dekat sembahyang dia. Dia tinggal sembahyang di rumah dia. Kemudian selang berapa puluh tahun dia nak qada, dia pergi musafir. Tak boleh lah. Dia untuk qada dalam keadaan qasar juga, dia mesti tinggalkan dulu. Dia boleh qasar, cuma dia je tinggal. Dan ketika dia nak sembahyang ni pun dia boleh qasar, iaitu dia musafir. Dah cerita dah sebelum ni.
bahawa berniat jamak di dalam waktu yang pertama daripada Zuhur atau Maghrib. Yang kedua sama macam tadilah, bahawa kekal perjalanannya hingga dikerjakan sembahyang yang keduanya sekaliannya. Samalah. Iaitu masa nak sembahyang yang kedua tu, dia mesti nak buat jamak takhir sembahyang yang kedua tu. Okey, kita ambil contoh dia dua sembahyang. Jamak takhir, jamak takdim, dia mesti buat Zuhur dulu baru Asar. Dia mesti buat Maghrib dulu baru Isyak. Itu jamak takdim. Jamak takhir, dia boleh buat Zuhur dulu baru Asar pun boleh. Dia boleh buat Asar dulu baru Zuhur pun boleh. Tu perbezaan. Jamak takhir, dia boleh buat Isyak dulu baru Maghrib. Boleh. Maghrib dulu baru Isyak, itu yang afdal lah, ikut turutan. Tapi kalau jamak takdim tak boleh. Dia mesti utamakan tuan punya waktu. Tuan rumah. Waktu ni waktu apa? Waktu Zuhur, dia mesti Zuhur. Kalau jamak takdim lah. Ni waktu apa? Maghrib, dia mesti Maghrib dulu baru Isyak. Kalau tidak, tak sah. Jamak takhir tidak. Dia boleh nak utamakan tuan rumah, boleh? Boleh. Tuan rumah waktu tu Asar lah. Dia sembahyang Asar dulu, lepas tu baru Maghrib. Boleh. Tapi afdalnya dia sembahyang Maghrib dulu. Maghrib pula. Dia sembahyang Asar dulu baru Zuhur. Boleh? Boleh. Tapi yang afdalnya dia sembahyang Zuhur dulu baru Asar. Ikut turutan. Walaupun boleh. Macam tu juga dia jamak takhir, waktu tu dah waktu Isyak. Dia boleh utamakan tuan rumah dulu, sembahyang Isyak dulu baru Maghrib. Boleh jamak takhir. Boleh. Dan yang afdalnya dia sembahyang Maghrib dulu baru Isyak. Ikut turutan lah, ikut turutan. Okey. Yang masalah yang kedua, dia kata kekal perjalanannya hingga dikerjakan sembahyang yang keduanya sekaliannya. Macam ni. Katalah dia sembahyang Maghrib dulu. Dia sembahyang Maghrib dulu dalam perjalanan. Kemudian dia sembahyang Isyak. Dia sembahyang Maghrib jamak takhir. Sembahyang Maghrib dulu, sembahyang Isyak. Maknanya dia jamak takhir ketika sebelum dia takbir sembahyang yang kedua sampai rumah. Maknanya sembahyang Isyak dia jadi apa? Jadi sembahyang Isyak lah. Sebab waktu Isyak masih lagi ada kan. Dia jadi tunai, dia tak jadi jamak takhir lah. Tapi sebenarnya macam jamak takhir juga. Ketika dalam perjalanan dia sembahyang Maghrib, baru nak sembahyang, ni waktu Isyak ni, dia sembahyang Maghrib jamak takhir. Sebelum dia angkat takbir sembahyang Isyak dah sampai. Jadi macam mana nak buat? Sembahyang aje lah. Sebab memang waktu Isyak pun. Bab tu kena 4. Ya. Bab tu tak boleh qasar. Sebab dah sampai. Sembahyang aje lah. 4, tak boleh 2. Okay. Itu kalau dia sembahyang Maghrib dulu Kalau dia sembahyang Isyak dulu, dalam perjalanan dia sembahyang Isyak. Sedang dia sembahyang Isyak, selesai Isyak. Okey, lepas tu baru nak sembahyang Maghrib. Kan jamak takhir kan boleh buat mana-mana dulu. Sebelum dia nak takbir Maghrib sampai. Maka yang ini Maghrib dia jadi qada. Tapi tak berdosa. Maghrib dia jadi qada tapi tak berdosa. Macam tu juga dia nak buat jamak takhir sembahyang Zuhur dengan Asar. Habis Zuhur dia tak sembahyang sebab jamak takhir. Masuk waktu Asar, dia sembahyang Asar dulu. Bukan? Dia sembahyang Asar dulu. Dia sembahyang Asar dulu dalam perjalanan. Kereta api ke apa ke kan? Kemudian baru dia nak sembahyang Zuhur sampai. Maka Zuhurnya jadi qada sebab dah sampai. Zuhurnya jadi qada dan tak boleh buat qasar lah sebab dah sampai. Tapi tak berdosa. Inilah yang dah pernah sebut lagi tu kan. Yang dia naik kereta, dia niat nak jamak takhir. Naik balik kampung, niat jamak takhir Jamak takhir. Nak sampai ke kampung tu nak duduk lama lah kampung tu. Dah sampai kampung tak boleh lah jamak dah sampai kampung. Sebab nak duduk lama raya. Tengah bawa, katalah Zuhur dengan Asar nak buat jamak takhir. Lepas tu habis Zuhur, tak berdosa lah. Sebab dia niat jamak takhir. Bila niat jamak takhir, habis Zuhur tak berdosa. Teruskan. Tiba-tiba nak singgah masjid seluar kotor. Payah pula, jam lagi. Katalah buatlah masalah apa. Dia niat jamak takhir, tak sembahyang Zuhur dah ni, tak sembahyang Zuhur ni. Tapi kalau tengok kalau sembahyang rumah ni sampai rumah ni pukul 6.30 ni. Maksudnya masih lagi ada Asar lah. Sampai ke rumah. Balik rumah je lah. Dia pun sembahyang sampai kat rumah, dia wajiblah sembahyang Asar sebab Asar masih lagi ada 6.30.
Macam mana dengan Zuhur? Zuhur jadi qada. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dia niat dah nak jamak takhir. Cuma atas sebab-sebab tertentu, dia tak boleh singgah, dia tak nak singgah, ada masalah, payah, jam, buatlah masalah macam mana pun. Maka dia sampai di rumah, maka dia pun sembahyanglah asar 4 rakaat, dan dia kena sembahyang Zuhur pun juga 4 rakaat. Akhir sekali ada orang cakap apa? Dia buat jamak tamam. Ini yang jadi pening. Kena kecoh, viral. Dia kata boleh buat jamak tamam. Kalau niat jamak takhir, tiba-tiba atas sebab tertentu tadi tak jadi, tak apalah, tunggu balik rumah je lah. Sampai kat rumah nanti dia boleh buat jamak lagi. Jamak tamam, jamak sempurna 4-4. Memang lah. Memanglah macam tu. Kita tak panggil jamak tamam. Kita panggil 4 rakaat asar tunai, 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Zuhur qadaan. Kita panggil itu. Dia panggil jamak. Memanglah itu jamak lah kira, walaupun kita pun kita faham tadi. Sembahyang qada kan sembahyang jamak. Tapi dia saja guna perkataan tu, akhir sekali kecoh. Letih saya nak jawab. Hari duduk jawab masa tu lah, masa zaman bulan lepas, 2 bulan lepas. Viral kita yang kena jawab, letih betul. Itulah dia panggil jamak tamam. Oh, itu bukan jamak tamam. Kita tak panggil jamak tamam. Bukan ke qada tu nama jamak? Memang qada tu nama jamak. Oh, dia pandai dia main kot tu. Jadi sebenarnya dia sembahyang 4 rakaat tu adalah tunai, asar, 4 rakaat Zuhur adalah qada, tapi tak berdosa. Sebab dia telah niat jamak takhir yang tak jadi jamak takhir. Asal niat jamak takhir tapi tak jadi. Baca surah je lah. Surah. Dia baca surah. Dia jamak takhir, dia buat isyak dulu. Betul? Dia baca surah. Lepas tu dia buat maghrib. Okey. Jadi surah, nak baca surah tu, Nak baca surah. turutan juga ke? Surah yang ikut turutan Quran tu kan apa? Yang menurun ke menaik dia panggil? Menurun tu kan. Dia jangan main lompat-lompat kata. Dia dalam masalah tu, dia dalam satu sembahyang. Dia bukan dalam jamak. Jamak dia tak kira. Jamak dia kira 2 sembahyang. Jadi kalau maknanya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua tu yang ikut turutan tadi tu. Lepas tu nak sembahyang yang lain tu, nak sembahyang maghrib, dia kira sembahyang lain, dia kira turutan, walaupun kalau ikut dengan waktu kalau dia isyak dengan maghrib, kalau nak kira isyak dia duduk bawah lah, maghrib dia duduk atas, tak kira. Dia tak kira gitu, tak. Dia sembahyang maghrib tu cerita lain, sembahyang isyak tu cerita lain. Jadi walaupun nampak surutan tu macam lari lah, saya faham lah kat mana dia nak bawa tu. Saya faham. Tapi tak kira. Boleh. Okey, kita sambung mula 5 nanti. Lambat je. Pada menyatakan sembahyang Jumaat. Elok sampai stesen dia. Molek tu. Allah, macam mana 9.30 nak sampai IM 15 ni pukul 9 lah. Niat je dah. Niat apa? Jamak takhir. Niat jamak takhir, niat jamak takhir. Jamak takhir niat dalam waktu yang pertama, niat nak jamak takhir. Dalam sembahyang tak perlu niat jamak takhir. Dua-dua sembahyang tak perlu. Tu kata tu. Jamak takdim, niat dalam solat yang pertama. Jamak takhir, dua-dua sembahyang tak payah niat jamak. Dia niat luar sembahyang. Jamak takhir niat di luar. Allah. Di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.